Didik TV KPM. Okey, bahagian alif. Bahagian alif. Okey, bahagian alif. Kita sudah tahu tadi Ustaz dah sebut bidang-bidang yang ada dalam maharat. Dalam maharat. Okey, jadi rahsianya. Rahsianya Ustaz nak bongkarkan. Okey, bahagian alif. Okey, bahagian alif kebiasaannya ini kalau tidak tukarlah. Kita berpandukan kepada soalan 2019 soalan 2019. Okey, soalan 1 hingga 5 hanya bahagian tajwid sahaja. Azhar, bahagian tajwid sahaja. 1 hingga 5. Okey, 6 hingga 10 tarjim dan manahij qira'. Tarjim dan manahij qira'. Tarjim tu apa? Iaitu biodata lah, biodata imam, biodata imam ataupun perawinya, dan manahij qira', iaitu cara-cara. Okey, tatbik qiraat 11 hingga 16, tatbik qiraat 17 hingga 20, resam dan campur-campur bahagian lain. Biasanya dicampur-campur dengan bahagian tajwid. Okey, ini antara maknanya yang kita boleh fokuskan, maknanya 1 hingga 5, 6 hingga 10, 11 hingga 16, 17 hingga 20. Ini panduan dia. Okey, jadi untuk menjawab kertas 1 ini, Ustaz nak ingatkan, yang pertama sekali wajib jawab semua soalan. Wajib jawab semua soalan. Jangan skip. Wajib jawab semua soalan. Yang paling penting, yang keduanya iaitu jawapan hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Kenapa? Nampak macam kenapa jawapan mesti ditulis dalam buku jawapan? Memanglah tulis dalam buku jawapan. Tetapi banyak yang berlaku 2-3 tahun ni, dah 3 tahun dah peperiksaan SPM untuk maharat ni, berlakunya calon-calon tulis jawapan untuk bahagian A ni dalam kertas soalan. Bila tulis dalam kertas soalan, kita hanya hantar buku jawapan sahaja. Jadi dah 20 soalan Azhar hilang. Rugi dekat situ. Dah rugi dah. 20 markah dekat situ rugi. Jadi kena hati-hati. Kena ingat, bila kita buat jawapan di soalan itu, terus transfer dalam buku jawapan. Sebab itu Ustaz suka ingatkan, bila sampai buku jawapan, terus tulis. Terus buat kisim alif tu, terus buat nombor 1 hingga 10, 11 hingga 20. Sebab ini Ustaz akan tunjuk contoh gambaran, maknanya jawapan itu yang perlu anak-anak buat. Okey, tidak perlu menyalin soalan, terus tulis jawapan bagi soalan alif di buku jawapan. Maknanya jangan salin soalan. Jangan salin soalan semula. Buat apa? Nak salin soalan semula? Rugi. Sebab apa Ustaz ingatkan? Sebab ada calon-calon yang rajin. Dia tulis semula soalan, dia salin semula soalan dan bagi jawapan. Tidak perlu. Tidak perlu. Okey, sebab apa tidak perlu? Kerana untuk purata untuk menjawab soalan bahagian alif ini, satu soalan 1 minit sahaja. Satu soalan 1 minit sahaja. Okey, seterusnya kenal pasti dan fahami kehendak soalan. Okey, lazimnya 1 atau 2 pilihan jawapan yang tidak tepat. 1 jawapan pengganggu dan 1 jawapan yang tepat. Okey, ini untuk bahagian alif. Okey, nombor dan susunan jawapan mestilah sama dengan nombor soalan. Ini mestilah sama, nombor dan susunan. Sebab apa? Ada yang berlaku calon dia tersilap tulis. 1, 2, 3, nombor 4 tak ada, terus nombor 5, 6, 7, 8. Bila dia jawab dalam kertas soalan tu tadi, dia transfer jawapan dia dalam buku jawapan, terskip. Terskip Azhar. Jadi rugi. Bila nak menanda, tengok dah jawapan yang salah. Nombor lain, jawapan lain. Nombor lain, jawapan lain. Jadi hati-hati. Okey, tulis jawapan dalam bahasa Arab. Ini wajib. Wajib tulis jawapan dalam bahasa Arab. Tak boleh kalau kata kita lupa dalam bahasa Arab, kita ingat dalam bahasa dalam Jawi, dalam bahasa Melayu, kita pun nak tulis dalam tulisan Jawi. Tidak boleh. Wajib tulis dalam bahasa Arab. Okey, ini jawapan contoh bahagian alif. Ini yang Ustaz kata, maknanya bila sampai buku jawapan, terus tulis nombor. Tulis nombor dulu, jawapan tak ada tak apa lagi. Selang satu baris ya. Maknanya 1 selang satu baris, 2 bagi cantik sikit. Maknanya 10 garis tengah 11 hingga 20. Bukan tak boleh buat muka surat sebelah, tapi Ustaz bagi tahu ini maknanya cara yang senang. Cara yang senang supaya nak semak pun senang. Okey.
Ini untuk contoh jawapan bahagian alif. Okey, ini bahagian alif. Bahagian alif. Apa yang Ustaz ceritakan tadi, nombor 1 hingga 5 iaitu bahagian tajwid. Bahagian tajwid. Jadi bahagian tajwid itu apa? Maknanya dalam kalau tingkatan 4 ada makhraj huruf, ada sifat huruf. Dalam tingkatan 5 ada waqaf ibtida, ada ma yulzamu alaiha hafz, ada mabadi ibtida. Jadi maknanya bahagian tajwid, bahagian tajwid. Tengok maknanya 1 hingga 5 soalan dia dah ada jawapan. Ini OPB dia panggil, objektif pelbagai bentuk. Objektif pelbagai bentuk. Okey. Untuk nombor 6 hingga 10. Tengok tanda raih pangkas saja. Jadi cumanya untuk OPB ni dia bukan kita kata mungkin soalan tahun 2021 ni bukan raih pangkas. Mungkin dia buat sahih atau khata'. Tetapi macam inilah bentuk dia. Kalau dia tak buat tanda raih atau pangkah, maknanya sahih atau khata'. Sahih atau khata'. Okey, nombor 11 hingga 15 ini bahagian tatbik qiraat. Bahagian tatbik qiraat. Bahagian tatbik qiraat ni jika tadi kalau kita amal tadi bahagian qiraat, insya-Allah kita dapat jawab. Kita dapat jawab. Cumanya apa yang Ustaz nak ingatkan, bila sebut OPB, objektif pelbagai bentuk, dia hadir dalam pelbagai bentuk. Kadang-kadang Azhar, dia bukan bentuk yang macam ini saja. Kadang-kadang dia boleh ubah tahu bentuk tu. Kadang-kadang ada. Kita kata kemungkinan dia tak bagi jawapan. Dia tak bagi jawapan, hanya isi tempat kosong sahaja. Hanya isi tempat kosong saja. Jadi kita tak tahu untuk 2021 ini macam mana. Jadi kena hati-hati, kena baca. Jangan kita ingat dah ada jawapan, tak apa untuk bahagian alif ni, jadi kita pun relax je. Kita fokus kepada bahagian ba sahaja. Jangan rugi. Okey. Jadi yang akhirnya maknanya 16 hingga 20. Ini bahagian resam dan bahagian resam dan tajuk-tajuk lain, iaitu campur-campur dengan tajwid. Campur-campur dengan tajwid. Okey, kalau kita tengok soalan dia pun memang ada bab resam, nombor 19 ni. Nombor 19 resam. Nombor 20 resam. Yang atas ni bahagian tajwid. Baik. Ustaz, saya terperasan kalau Ustaz tunjukkan sebentar tadi berkenaan dengan soalan-soalan hampir kesemuanya ada disediakan aneka jawapan. Betul. Maksudnya untuk murid-murid mungkin memilih salah satu yang betul dan yang mana yang salah. Tapi tadi saya nak tanya soalan tu tadilah, maksudnya adakah semua jawapan aneka pilihan ini disediakan ataupun sebaliknya, Ustaz? Okey. Bagus soalan Azhar tu. Jadi macam tadi yang saya dah yang Ustaz dah terangkan tadi, ada Azhar. Kadang-kadang objektif, bila objektif pelbagai bentuk ni dia boleh hadir dalam pelbagai bentuk lah. Ada yang dia tak akan letak jawapan, dia hanya isi tempat kosong saja, dan kemungkinan soalan gambar rajah pun akan dia bagi gambar rajah. Okey, contoh isikan tempat kosong. Okey, Y apa? X apa? Z apa? Kemungkinan itu pun akan berlaku. Didik TV KPM